Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin fid dunya wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khada'ini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, InsyaAllah pada siaran ini kita akan sama-sama untuk membincangkan satu topik dalam program Tadabbur pada malam ini, iaitu tentang kisah Ashabul Kahfi. Seperti yang kita dapati dalam Al-Quran, Suratul Kahfi ini adalah merupakan surah yang dikategorikan oleh mufassirun di antara surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan oleh Allah SWT khususnya sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yang mengandungi 110 ayat. Dan pada malam ini, dalam ruang masa yang diberikan sekitar 30 minit ini, insyaAllah kita akan memfokuskan kepada apakah dia pengajaran dan pengiktibaran yang sewajarnya dan sewajibnya sebenarnya untuk kita pelajari dan kita hayati di dalam kita menjadikan Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, Al-Quran sebagai petunjuk kepada golongan yang bertakwa, dan Al-Quran juga sebenarnya satu mukjizat yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya kita sebagai ummah kepada Nabi Muhammad SAW ini akan mengikuti dan mengimani serta terus menjadikannya sebagai panduan kehidupan kita. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, sekiranya kita meneliti tentang pengajaran yang khusus kepada tema yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi ataupun pemuda-pemuda Al-Kahfi ini, maka dalam penelitian saya melalui beberapa rujukan kitab tafsir, ianya sebenarnya telah bermula cerita tentang khusus kepada Ashabul Kahfi ini adalah bermula pada ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12 dalam satu tema yang khusus yang mengandungi 4 ayat. Kemudian diikuti pada ayat yang ke-13 hingga 18 dalam 6 ayat yang mengandungi penceritaan yang lebih detail dan lebih jelas lagi tentang cerita Ashabul Kahfi. Kemudian diteruskan lagi dengan ayat yang ke-19 hingga 22 dalam 4 ayat yang berikutnya. Kemudian dituruti pada ayat 23 hingga 24 dalam 2 ayat berikutnya, dan ayat 25 hingga ke-26 di antara yang kita boleh simpulkan 2 ayat dalam penutup cerita kepada Ashabul Kahfi ini. Terlebih dahulu, sebelum kita membicarakan pengajaran utama daripada Ashabul Kahfi ini, saya ceritakan bagaimanakah pandangan mufassirun, ahli tafsir, dalam melihat dan meneliti dalam pengkajian mereka terhadap kisah ataupun tema Ashabul Kahfi ini. Terutama Ibn Katsir rahimahullah menegaskan bahawa kisah Ashabul Kahfi adalah berlaku sebelum kedatangan agama Nasrani, bukan selepasnya. Artinya ini satu cerita dan kisah yang lama, kisah yang klasik. Oleh itu pendapat ini amat bertentangan dengan riwayat oleh kebanyakan mufassir yang percaya kepada berita yang didengar daripada orang Arab. Sebagai buktinya, pendeta-pendeta Yahudi juga menghafal berita-berita tentang Ashabul Kahfi itu. Bahkan mereka mengambil berat tentang peristiwa tersebut. Menurut sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, pernah orang Quraisy mengutus delegasi kepada pendeta Yahudi di Madinah untuk menguji Rasulullah SAW, dan mereka berpesan kepada para pendeta Yahudi itu supaya menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang berita para pemuda itu, berita tentang Zulkarnain dan tentang roh. Hal-hal itu merupakan bukti terbesar bahawa semua berita tersebut dihafal di kalangan ahli kitab, dan peristiwa itu semua berlaku sebelum muncul agama Nasrani.
Sedang pendengar yang dirahmati Allah, ringkasnya ini satu kisah yang cukup hebat dan telah pun diceritakan, telah pun dibincangkan dan telah pun dianalisis bukan sahaja di zaman Nabi sallallahu dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi di awal lagi pada zaman di mana munculnya agama Samawi yang bernama agama Nasrani, dan kemudian diikuti pada iaitu sebelum agama Nasrani ini sudah pastilah agama Yahudi, dan ini sebenarnya menjadi satu perbincangan yang sebenarnya cukup penting kepada umat Islam khususnya sekarang ini, dan apatah lagi kepada umat-umat yang mengenuti agama terawal sebelum Islam, iaitu agama Yahudi dan Nasara. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, pada kumpulan ayat pertama daripada suratul cerita tentang Al-Kahfi yang terdapat di dalam pemuda-pemuda Kahfi yang terdapat di dalam ayat 9 hingga 12 ini, sebenarnya amat jelas kepada kita apakah dia mesej utama yang Allah SWT ingin sampaikan, dan kenapa pula di sini kita melihat bagaimana Allah sebenarnya memilih bagaimana satu golongan manusia yang dikategorikan sebagai pemuda. Kerana jika kita melihat dalam ayat yang ke-9 hingga 12 ini, sebenarnya di situ dengan jelas Allah merujuk kepada satu maksud yang jelas yang menggambarkan kepada pemuda, di mana dalam ayat yang ke-12, dalam ayat yang ke-10 sebenarnya Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Perayat ini dengan jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bagaimana istilah pemuda itu, dan ingatkanlah peristiwa tatkala serombongan orang muda pergi ke gua. إذ أوى الفتية إلى الكهف, bagaimana sekumpulan beberapa orang muda yang pergi ke gua, dan apa yang berlaku, faqalu rabbana, mereka itu berdoa, atina min ladunka rahmah, kurniakanlah kami rahmat di sisimu, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Sedang pendengar dirahmati Allah, inilah sebenarnya bagaimana satu pengiktirafan yang Allah berikan kepada pemuda, bahawa pemuda yang menjadi tiang ataupun yang menjadi kepada pelapis kepada sebuah ummah itu, sama ada disebut sebagai tiang negara ke ataupun apakah istilah, apa-apa juga istilah yang seumpamanya, sebenarnya bagi menggambarkan bagaimana pentingnya generasi muda ini kepada satu pembangunan ummah. Dan lebih terhebat lagi apabila pemuda yang beriman kepada Allah SWT, yang sentiasa memohon petunjuk Allah SWT, yang sentiasa memaparkan ciri-ciri yang hebat sebagai generasi yang bertamadun bagi membawa kehidupan yang diridai Allah SWT. Dan ciri-ciri yang pertama yang Allah rakamkan dalam ayat ini ialah ciri-ciri yang sentiasa mengharapkan petunjuk daripada Allah, ciri-ciri yang sentiasa berdoa supaya Allah memberikan rahmat, dan Allah memberikan kemudahan pimpinan, Allah memberikan petunjuk, dan kemudian keselamatan kepada agama. Artinya, benarlah seperti yang disebut oleh Hasan al-Banna, bahawa beliau sebenarnya amat-amat mencari sekumpulan pemuda yang sentiasa sebenarnya memikirkan persoalan ummah, memikirkan tentang agama. Dan inilah sebenarnya Allah SWT sebutkan di dalam ayat yang ke-10 ini. Justru itu, jika kita merujuk kepada kitab tafsir, sebenarnya kita akan menemui bagaimana dihuraikan cerita bagaimana pemuda Al-Kahfi ini sebenarnya berlindung di dalam gua untuk melindungi agama mereka supaya tidak mendapat bencana daripada penyembah patung dan berhala yang berlaku pada zaman mereka. Sebab itulah sebenarnya kita amat memerlukan kepada generasi pemuda seumpama ini, pemuda yang sentiasa mengenali apakah dia ancaman kepada agamanya, ancaman kepada Islam,
ancaman kepada kehidupan budayanya yang sampai boleh mencabut ciri-ciri kehidupan Islam. Dan inilah sebenarnya tidak lain dan tidak bukan kita memerlukan kepada pemuda yang merindui, menjalani dan terus cintakan kepada satu proses pentarbiahan, proses pendidikan berterusan bagi menjadi sebuah ummah yang mampu untuk mempertahankan ummah Nabi Muhammad SAW, khususnya yang terus sebenarnya diuji dalam pelbagai zaman, dalam pelbagai keadaan. Dan disusuli pula pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-11. Bagaimana cerita di antara Allah sebutkan cerita Al-Kahfi ini dilanjutkan pada ayat ke-11 dan 12. Bagaimana yang berlaku pada zaman mereka apabila mereka dipaksa oleh raja pada zaman tersebut untuk menyembah berhala dan patung-patung. Mereka menjauhi dengan cara mereka berlindung dan dengan cara mereka untuk lari daripada kebejatan, daripada kezaliman ini. Maka itu sebabnya lah mereka menuju ke satu tempat, ke satu penginapan yang dinamakan sebagai Al-Kahfi ataupun gua, bagi tujuan untuk beribadat kepada Allah, untuk berdoa supaya mereka terus berada dalam keimanan. Tetapi dalam kisah ini, sedang pendengar sekalian, seperti yang kita baca, Allah menyatakan dalam ayat yang ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya di dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Diikuti ayat yang ke-12 pula. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Kemudian kami bangkitkan mereka daripada tidurnya untuk kami menguji siapakah daripada dua golongan antara mereka yang lebih tepat kiraannya tentang lamanya mereka hidup di dalam gua itu. Kesimpulan daripada ayat ini, sekiranya kita merujuk kepada tafsiran-tafsiran yang bersifat turas, maka ringkasnya kita akan dapati bahawa bagaimana hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk memelihara keimanan, dan kemudian untuk menjadikan bahawa kekuasaan Allah itu adalah satu kekuasaan yang mutlak, yang benar. Lalu diselamatkan pemuda-pemuda ini, beberapa orang pemuda ini, dengan cara ditidurkan dengan nyenyak di dalam gua bertahun-tahun lamanya. Kemudian dibangkitkan untuk kami menguji, kata Allah, siapakah sebenarnya di antara dua golongan di kalangan mereka itu yang mengetahui bila sebenarnya, berapa lama sebenarnya mereka berada di dalam gua itu dalam keadaan tidur. Ini sesuatu yang sebenarnya cukup hebat dalam pengajaran yang dapat kita dapati, bahawa sebenarnya pemuda yang beriman itu adalah pemuda yang sentiasa bermuhasabah, pemuda yang mempunyai ilmu, pemuda yang sentiasa mencari kebenaran dan tidak hanya membiarkan masa dan keadaan ataupun apa-apa juga fenomena berlaku begitu saja. Ringkasnya adalah pemuda yang mempunyai sensitiviti yang tinggi kepada perkembangan, bukan sahaja perkembangan ummah, tetapi juga tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menggunakan ilmu, mereka bertanya sesama mereka, dan mereka cuba menganggarkan berapa lamakah tidur mereka, walaupun sebenarnya mereka kurang pasti. Tetapi ciri-ciri inilah sebenarnya bagi tujuannya, kata Allah SWT, kami bangkitkan mereka kembali supaya kami dapat menguji mereka dengan lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua itu. Akhirnya mereka gagal menghitung berapa lama mereka tidur, sehingga mereka menyerahkan perkara itu kepada Allah yang Maha Tahu dan Maha Waspada. Justru mereka mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Allah terhadap mereka, sehingga tubuh mereka terpelihara. Lantas bertambahlah keyakinan mereka tentang kesempurnaan kekuasaan Allah SWT dan ilmunya serta adanya hari kebangkitan. Perkara itu merupakan sifat lembah lembut ilahi terhadap para mukmin pada zaman mereka. Dan ini sebagai hujah yang jelas kepada orang kafir. Ini jelas menunjukkan bahawa sebenarnya inilah ciri-ciri pemuda yang hebat. Pemuda yang akan sebenarnya mendapat rahmat dan petunjuk daripada Allah. Kerana mereka akan sentiasa mengesahkan Allah dalam apa juga keadaan. Dan bertambah sempurna iman mereka apabila mereka menjadikan ilmu dan keyakinan mereka bahawa sebenarnya kehidupan ini mesti diuruskan supaya menghala kepada satu keadaan yang paling hebat, iaitu dalam menghadapi hari kebangkitan,
hari padang mahsyar, dan yang akhirnya yang akan memberikan manusia ini sama ada menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Dan Allah lanjutkan lagi dalam ayat kumpulan ayat yang kedua, sidang pendengar sekalian. Ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18. Dalam ayat yang ke-13 dan 18 ini, sebenarnya diceritakan dengan lebih jelas lagi bahawa bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan khususnya seperti ayat yang ke-13. Yang bermaksud, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka yang benar. Sesungguhnya mereka itu orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tahmi mereka dengan hidayah petunjuk. Dalam ayat yang jelas Allah SWT menyatakan bahawa terutamanya pada ayat yang merujuk kepada ayat yang ke-13, Allah dengan jelas menyatakan bahawa innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, bahawa mereka itulah sesungguhnya orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tahmi mereka dengan hidayah petunjuk. Dan Allah menyatakan juga, dan kami kuatkan hati mereka dengan kesabaran dan keberanian. Semasa mereka bangun menegaskan tauhid lalu berkata, Tuhan kami adalah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak sesekali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya. Jika kami menyembah yang lain yang bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Dan sebab itulah dalam ayat ini dengan jelas sebenarnya inilah dia ciri-ciri pemuda yang hebat, iaitu ciri-ciri pemuda yang sebenarnya akan mendapat hidayat daripada Allah SWT apabila mereka sebenarnya dengan jelas, dengan berani akan sentiasa mengiktiraf, akan sentiasa menzahirkan dalam perkataan dan perbuatan bahawa Allah lah sebenarnya yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi. Dan mereka sesekali tidak akan menyembah yang selain daripada Allah. Dan ini artinya akidah dan juga keyakinan mereka, keimanan mereka begitu tinggi, dan penolakan mereka kepada ciri-ciri yang syirik, ciri-ciri yang bersifat murtad, ciri-ciri yang boleh menjejaskan iman mereka, Islam mereka, adalah satu perkara yang jelas akan ditolak. Dan mereka tidak akan berkompromi sedikit pun kepada perkara-perkara seumpama ini. Inilah sebenarnya pemuda-pemuda yang akan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT. Sebab itu dalam ayat berikutnya 15, 16, 17, 18, sebenarnya Allah SWT menceritakan bagaimana dialog-dialog mereka, perkataan-perkataan mereka di dalam gua tersebut. Apabila mereka dibangkitkan, mereka cukup merisaui sebenarnya. Seperti Allah sebutkan ayat ke-15, kaum kita itu menyembah beberapa Tuhan yang lain daripada Allah. Sepatutnya mereka mengemukakan keterangan yang nyata yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu. Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian. Maka tidak ada yang lebih zalim daripada yang berdusta kepada Allah SWT. Sebab itulah, perkataan-perkataan seumpama ini sebenarnya adalah merupakan satu perbahasan dan perbincangan, satu sensitivity yang sepatutnya ada kepada pemuda-pemuda sekarang ini, terutamanya pemuda Muslim, supaya mereka peka kepada perkembangan semasa dan mereka cukup mengambil berat soal yang berlaku dalam umat Islam, terutama yang melibatkan isu akidah, yang melibatkan isu syariat, kehidupan, dan kemudian yang melibatkan isu moral, dan apatah lagi isu yang besar yang melibatkan soal ekonomi, politik dan sebagainya. Dan ini sebenarnya dituntut oleh Allah SWT, kerana inilah yang akan menjadi sebagai satu daripada hikmah kenapa sebenarnya Allah SWT mengutuskan rasul-rasul itu di kalangan rasul-rasul yang memang ketika diba'sah atau dibangkitkan sebagai rasul, mereka sebenarnya berada pada umur yang muda, iaitu khususnya pada umur di bawah 40-an. Kerana kekuatan mereka, kerana idea mereka, kerana idealisme mereka, kerana rangsangan mereka yang cukup sensitif. Dan inilah sebenarnya yang kita mahu lahirkan di dalam memastikan umat Islam terus survive dan terus mampu untuk sebenarnya menjadikan Islam sebagai satu din yang kemudian mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ceritakan lagi dalam ayat yang berikutnya, dalam ayat 16, 17 dan 18, khususnya Allah menyatakan bahawa oleh kerana kamu telah mengasingkan diri daripada mereka dan daripada apa yang mereka sembah yang lain daripada Allah,
maka pergilah kamu berlindung di gua itu, supaya Tuhan kamu melimpahkan dengan rahmat-Nya kepada kamu dan menyediakan kemudahan untuk urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna. Dan engkau akan melihat matahari terbit cenderung ke kanan dari gua mereka, dan apabila terbenam meninggalkan mereka ke arah kiri sedang mereka berada dalam satu lapangan gua itu. Ya, demikian ialah daripada tanda-tanda membuktikan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesiapa yang diberi hidayat oleh Allah, maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan. Dan sesiapa yang disesatkannya, maka engkau tidak sesekali akan beroleh sebarang penolongnya yang dapat menunjukkan kepada jalan yang benar. Sebab itu, ini satu lagi pengajaran hebat khususnya kepada umat Islam di kalangan pemuda, supaya mereka akan mencari dan berusaha untuk menjadikan tempat di mereka hidup itu sebagai tempat yang mempunyai ciri-ciri keimanan, ciri-ciri keislaman. Dan sekiranya mereka tidak mampu bertahan di tempat demikian, maka mereka perlu sebenarnya berhijrah untuk mencari satu tempat yang terbaik. Dan ketika itu dalam kisah ini, sebenarnya kita melihat bagaimana Allah SWT telah menjadikan Al-Kahfi atau gua ini sebagai tempat khususnya bagi pemuda kahfi mengasihkan diri, dan kemudian bagi tujuan untuk memastikan mereka tidak terlibat di dalam apa yang disebut sebagai penyembahan kepada berhala, kezaliman yang berlaku, dan kemudian mereka dapat memelihara iman mereka dan syariat mereka. Sebab itu, sidang pendengar yang dirahmati Allah, dalam kisah yang berikutnya dalam ayat yang ke-19 dan 22 sebenarnya, kita akan menemui pula bagaimana cerita yang sebenarnya yang cukup hebat yang Allah SWT nyatakan tentang apakah hikmah yang sebenarnya yang lebih besar daripada cerita soal tidur yang berlaku pada kahfi ini, iaitu tentang kekuasaan Allah sebenarnya untuk menghidupkan kembali. Kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali sesiapa ataupun makhluk yang telah mati, bagi tujuan membuktikan bahawa kebenaran Allah itulah yang pasti. Dan soal Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, hari membicarakan dan menjadi satu padang mahsyar ataupun mahkamah akhiratnya hebat, adalah satu yang pasti dan ianya mesti diimani, kerana Allah SWT saja yang mampu sebenarnya untuk membangkitkan mereka yang telah mati dan kemudian melakukan persoalan bagi memberi perhitungan dan menimbang amal perbuatan bagi menempatkan mereka sama ada mendapat habuan syurga atau sebaliknya. Dan sebab itulah sebenarnya Allah menyebut di dalam kumpulan ayat yang ke-19-22 ini sebenarnya bagaimana mereka sepatutnya mempunyai satu strategi, mereka sepatutnya mempunyai satu akhlak bagi memastikan bahawa keimanan mereka terus terpelihara. Sebab itu apabila diceritakan bagaimana mereka itu telah bangkit, telah jaga daripada tidur, mereka bertanya-tanya sesama mereka. Salah seorang bertanya, berapa lama kamu tidur? Sebagian mereka menjawab, kita telah tidur selama sehari atau sebahagian dari sehari. Sebahagian daripada lagi berkata, Tuhan kamu lebih mengetahui tentang lamanya kamu tidur. Sekarang utuslah salah seorang daripada kamu membawa wang perak kamu ke bandar, kemudian biarlah dia mencari memilih mana-mana jenis makanan yang lebih baik lagi halal yang dijual di situ. Kemudian hendaklah dia membawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya, dan hendaklah dia berlemah lembut dengan bersungguh-sungguh semasa di bandar, dan janganlah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapa menyedari akan hal kamu. Beginilah telitinya dan strateginya sebenarnya. Cukup strategi sekumpulan pemuda yang Allah gambarkan dalam kisah Al-Kahfi ini. Di dalam menjaga keimanan, di dalam menjaga sebarang fitnah, mereka sebenarnya cukup berhati-hati. Di dalam mengeluarkan perkataan pun, mereka cukup akan menghayati adab, menghayati bagaimana akhlak yang Allah SWT sebenarnya ingin memelihara keimanan itu. Sebab itulah pemuda-pemuda sekalian, apabila pengajaran yang paling rapat ingin saya sebutkan di sini, yang paling praktikal ingin saya nyatakan di sini, apabila pemuda-pemuda sekarang, terutama pemuda Islam, dalam menggunakan media sosial, dalam melahirkan apa juga pandangan, menzahirkan apa juga fikrah dan apa juga idea, maka marilah kita menghayati bagaimana ciri-ciri pemuda kahfi yang hebat ini,
iaitu mereka cukup berstrategi dan berhati-hati, dan yang paling hebat, mereka tetap menggunakan kaedah wal yatalattaf wala yusy'iranna bikum ahada, yang bermaksud Allah menyatakan bagaimana ceritanya mereka berpesan hendaklah berlemah lembut dengan bersungguh-sungguh, dan janganlah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan siapa yang menyedari akan hal mereka itu. Artinya, berhati-hati ketika menulis perkataan di dalam Facebook, sama ada Twitter dan sebagainya. Berhati-hati juga dalam menayangkan, memaparkan gambar-gambar untuk dikongsi bersama, kerana ia akan menggambarkan akhlak iman kita, menggambarkan Islam kita, dan ia sebenarnya boleh memberikan satu reputasi ataupun satu sangkaan bagaimanakah diri kita dan akhlak kita. Walaupun mungkin kita berilmu, tetapi apabila akhlak itu hilang, sebenarnya hilanglah juga penghormatan, kesikahan orang. Sebab itu, ini sebenarnya dapat dipelajari daripada kisah ini, sehinggalah berikutnya Allah menyatakan bagaimana ayat yang ke-20. Allah menyatakan, sesungguhnya kalaulah mereka mengetahui hal kamu, tentulah mereka akan merejam dengan membunuh kamu, atau mereka akan mengembalikan kamu kepada agama mereka secara paksa. Dan jika berlaku demikian, kamu tidak sesekali akan berjaya selama-lamanya. Inilah dia kehebatan. Bagaimana Allah menyatakan pentingnya pemuda-pemuda kahfi ini sebenarnya untuk menghayati satu strategi, satu keadaan yang cukup bersungguh-sungguh dalam menghayati kehidupan ini, kerana sekiranya mereka tidak berhati-hati, mereka tidak mempunyai ilmu di dalam apa je keadaan, maka mudahlah kemerbahayaan ataupun apa-apa musibah dan apa-apa juga fitnah akan boleh mereka hadapi. Sebab itu, dalam berikutnya Allah menyatakan dalam ayat yang ke-21, dan demikianlah kami dedahkan hal mereka kepada orang ramai, supaya orang itu mengetahui bahawa janji Allah menghidupkan semula orang mati adalah benar, dan bahawa hari kiamat itu tidak ada sebarang syak padanya. Pendedahan itu berlaku semasa orang itu berbantah sama sendiri mengenai perkara hidupnya semula tentang mati ini. Setelah itu, maka sebahagian daripada mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua. Allah jualah yang mengetahui hal ehwal mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka, pihak raja pula berkata, sebenarnya kami hendak membina sebuah masjid di sisi gua mereka. Ini kisah yang berlaku kesan daripada apabila mereka itu diketahui akhirnya oleh penduduk di mana Al-Kahfi, sebahagiannya pemuda Kahfi ini keluar ke bandar, dalam cerita yang begitu panjang di sini. Tetapi akhirnya, setelah penduduk bandar itu tahu sebenarnya pemuda ini adalah merupakan pemuda yang hidup berzaman-zaman sebelum daripada mereka, maka akhirnya diketahui bagaimana hebatnya Allah SWT mampu untuk membangkitkan sekumpulan pemuda yang tidur beratus tahun lamanya, tetapi tetap dalam keadaan mudanya ketika dia mula tidur. Dan ini adalah merupakan satu perkara yang cukup hebat, ajaib, dan sampai ke peringkat menjadi perbalahan ataupun menjadi satu isu sama ada bagi menghormati tempat mereka yang hebat itu, raja ingin membina masjid ataupun sebaliknya. Dan ini Allah berceritakan bagaimana akhirnya orang yang berkuasa atas mereka itu, iaitu raja, ingin membina sebuah masjid di si gua. Dan sebahagian pula berkata tentang bilangan pula. Bagaimanakah bilangan itu? Apakah 3 dan keempatnya anjing? Allah sebut dalam ayat yang ke-22. Tetapi ringkasnya sidang pendengar sekalian, Allah menyatakan dalam ayat ini bahawa janganlah engkau berbahas dengan sesiapa pun mengenai mereka, melainkan dengan bahasan secara sederhana apabila dibincangkan soal bilangan ini. Dan Allah menyatakan juga, dan janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seseorang pun daripada golongan yang membincangkannya. Artinya, Nabi SAW diminta dalam membincangkan tentang bilangan ini, hendaklah jangan sampai menimbulkan sebarang persengketaan. Pada saya, ini adalah satu pengajaran bahawa dalam perkara-perkara yang bersifat perselisihan yang berkaitan dengan fakta-fakta tertentu, kita tidak sepatutnya emosi, dan pada perkara yang kita di luar pengetahuan kita, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam kumpulan ayat yang berikutnya, iaitu kumpulan ayat yang terakhir di surah Kahfi ini, iaitu ayat 23, 24, 25, 26. Maka sebenarnya amat hebat sebenarnya di sini Allah menyatakan sebenarnya pengajaran yang paling besar dalam konteks pemuda Kahfi ini, iaitu tentang bagaimana pentingnya
kita menghayati sifat-sifat pemuda yang Allah sebutkan dalam suratul Kahfi ini, walaupun ia telah berlaku pada berkurun lamanya daripada kehidupan kita, tetapi ciri-ciri keimanan, ciri-ciri penghayatan kepada ketaatan kepada Allah, syariat Allah, dan khususnya pada ketika mana Nabi Muhammad SAW dibangkitkan dengan syariat Islam sampai kini, maka kita menjadikan syariat Islam ini sebagai asas di dalam kita menjalani kehidupan pemuda kita ini. Dan dalam juga kita mendidik pemuda, sekiranya kita sudah berada pada umur yang melebihi pemuda, terutamanya umur 40 tahun ke atas, maka sepatutnya kita menjadikan pengajaran besar berkahfi ini dalam penanaman pengukuhan kepada akidah sebagai asas sebenarnya kepada pembinaan sebuah generasi Quraniyun Farid, generasi yang hebat, Quran yang hebat, supaya inilah sebenarnya di antara umat-umat yang Allah akan berkati, dan akhirnya kita mampu untuk menjadikan Islam sebagai satu asas kehidupan dan sebagai satu dakwah kepada umat yang lain. Untuk itu, sedang pendengar sekalian, saya sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.